Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemahiran berfikir bermaksud menggunakan minda untuk menahirkan idea yang bernas, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, program iThink telah memperkenalkan kharaitu tafkir atau peta pemikiran iThink, dan di dalam pembentangan ini, beberapa peta pemikiran yang menarik akan dijelaskan dengan lebih mendalam dan mudah untuk dipelajari. Setiap masalah memerlukan beberapa pendekatan yang berlainan untuk disesuaikan dengan tajuk dan tahap murid. Seperti yang dilihat, ini antara alat berfikir yang boleh digunakan, dan peta pemikiran merupakan salah satu daripadanya yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih seronok dan bermakna. Tetapi apa sebenarnya itu iThink? Huruf I di sini bermaksud inovasi. Dan think pula bermaksud pemikiran, iaitu pemikiran secara inovatif yang perlu ada pada semua murid. iThink adalah satu program yang bertujuan membudayakan dan mengembangkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid yang mempunyai fikiran kreatif, kritikal dan inovatif. Tambahan pula, peta pemikiran iThink dapat dilihat dalam 8 bentuk peta pemikiran dan mempunyai proses pemikiran tersendiri. Mari lihat pada peta yang pertama, iaitu peta bulatan ataupun kharitatud dairah. Peta bulatan ini adalah salah satu cara untuk menolong pelajar dalam brainstorming ataupun dalam menyumbangkan idea-idea mereka. Dengan ini, pelajar boleh meningkatkan kosakata mereka. Selain itu, peta ini juga menguji pengetahuan sedia ada murid dan pemahaman mereka. Maka nama proses pemikiran bagi peta ini adalah at-ta'rif ataupun defining in context. Kata kuncinya yang digunakan ialah kenal pasti, tuliskan semua yang anda tahu dan sebagainya. Contoh bagi peta ini, kita ingin memperkenalkan al-fawakih, iaitu buah-buahan. Maka tuliskan topik utama di dalam bulatan kecil itu. Dalam bulatan besar, isikan segala maklumat berkaitan dengan topik seperti burtukal, mufid al-jisim, asir dan lain-lain. Dan bingkai di bahagian luar ini untuk menyatakan sumber rujukan ataupun frame of reference daripada pelbagai pihak. Contohnya, kita mengetahui tentang buah-buahan daripada ibu bapa minal walidain, dan juga ra'aitu fis-suq, melihat di pasar. Peta seterusnya mempunyai bulatan yang lebih banyak dari yang sebelum, maka peta ini dinamakan peta W ataupun kharitatul faqa'ah. Tujuan peta ini adalah untuk menerangkan kualiti atau suatu perkara dengan menggunakan kata ataupun frasa adjektif. Selain itu, pelajar boleh melatih untuk melontarkan pendapat mereka menggunakan kata adjektif, dan disebabkan itu, proses pemikiran ini dinamakan bayanus sifat ataupun describing qualities. Contohnya, kita ingin tahu tentang al-hadiqah, iaitu taman. Maka, tuliskan topik utama itu di dalam bulatan di bahagian tengah. Terus, senaraikan beberapa kata ataupun frasa adjektif berkaitan sama ada positif ataupun negatif di bulatan sekelilingnya, seperti khadra, jamila, hadiah, wasi'ah dan sebagainya. Peta seterusnya ini sangat sesuai dengan namanya dan mempunyai sedikit perbezaan kerana ia mempunyai dua bulatan utama. Peta ini dinamakan sebagai peta buih berganda ataupun kharitatul faqa'ah al-masdujah. Nama bagi proses pemikirannya ialah al-muqaranah ataupun comparing and contrasting, kerana tujuannya adalah untuk membuat persamaan dan perbezaan antara dua perkara. Baiklah, mari lihat kepada contohnya. Di sini kita ingin membandingkan tufahun dan durian. Isikan semua perbezaan di dalam bulatan yang hanya bersambung dengan satu topik sahaja. Contohnya, perbezaannya pertama adalah warna. Tufahun mempunyai 3 warna, manakala durian mempunyai 1 warna, iaitu hijau. Yang kedua, tufahun mempunyai biji yang kecil, durian pula mempunyai biji yang besar. Seterusnya, kulit tufahun tidak berduri, manakala durian mempunyai kulit yang berduri. Bagi bulatan berwarna ungu yang berada di antara dua topik, kita haruslah menggabungkannya dengan kedua-dua topik untuk mewakili persamaan, iaitu kedua-duanya adalah sejenis buah-buahan dan mempunyai rasa yang enak. Info tambahan, peta ini tidak semestinya menggunakan kata ataupun frasa adjektif sahaja. Peta yang keempat ialah peta pokok. Peta ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sesuatu bahan ataupun idea.
Dan apabila pelajar melakukan peta pokok ini, mereka akan terlibat dalam proses pemikiran yang kita namakan sebagai proses tasnif. Tasnif ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita kata classifying, yang mana pelajar akan menentukan bahan A, B dan C, adakah mereka akan duduk dalam satu tajuk yang sama? Okey. Dan ini merupakan contoh kepada peta pokok. Saya rasa kamu semua sudah maklum dengan bentuk peta pokok ini. Dan ini pula kita akan pergi kepada kata kunci. Semasa nak buat peta pokok ni, apa kata kunci yang kita kena fikirkan? Yang mana? Okey, inilah dia. Bila pelajar buat peta pokok, pelajar kena fikir. Kita kena kelaskan antara ni dan A dan B. Kena asingkan ni antara C dan D. So, ini memudahkan pelajar untuk membuat peta ini. Okey, sebagai contoh, kita belajar satu topik dekat sekolah tentang apa yang ada dekat sekolah. Jadi, kita tulis fil madrasah dan kita bagikan kepada 3 subtopik iaitu isim, fi'il dan juga sifat. Jadinya kita pun tulislah. Okey, dekat sekolah kita ada muallim, kita ada talibah. Okey, kita menyapu, kita menyusun dan sifatnya adalah mujtahidun, jamilun, saghirun. Okey, dan ini pula merupakan contoh daripada buku KPM beserta langkah pembuatan peta pokok. Seterusnya adalah peta dakab. Baiklah, peta ini bertujuan untuk menganalisis sesuatu objek ataupun perkara. Apabila pelajar melakukan peta dakab, mereka akan terlibat dalam proses pemikiran yang kita namakan sebagai alaqatul kulli wal jaza' ataupun hubungan seluruh bahagian. Okey, dan ini merupakan contoh kepada peta dakab seperti ada bentuk bracket di situ yang menunjukkan kepada hubungan seluruh bahagian, dan ini merupakan kata kunci kepada peta dakab seperti sebahagian daripada, tunjukkan struktur, ambil sebahagian daripada. Dan sebagai contoh, kita nak buat peta tentang mat'am yang berada di mat'am. Jadi tuliskan mat'am, lukiskan bracket, senaraikan. Ada ba'i', ada juga tulab, makulat, kursi dan juga kitun. Dan ini merupakan contoh daripada buku KPM bersama langkah. Peta yang seterusnya adalah peta alir. Peta alir ini digunakan untuk membuat urutan terhadap sesuatu perkara. Manakala proses pemikiran yang terlibat dalam pembuatan peta alir ini dinamakan sebagai at-tasalsul. At-tasalsul atau dengan nama lain sequencing, yang mana peta ini menunjukkan flow sesuatu perkara itu. Itu contoh peta alir, dan kata kunci yang digunakan dalam peta alir ini: susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan atau kira semula dan kitaran. Contoh penggunaan peta alir lebih sesuai digunakan dalam pembuatan insya'. Contoh, Aidul Fitr Al-Mubarak. Jadi, pelajar akan nampak dengan lebih mudah dan jelas tentang perjalanan cerita mereka. Jadi, mereka akan mulakan dengan nalbasul malabis wal hiza al-jadidah, nusalli salat Aidul Fitr jama'atan dan seterusnya hingga ke akhir cerita. Satu info tambahan, pelajar sering kali keliru antara penggunaan peta pokok dan juga peta dakab. Kita kena ingat bahawa peta pokok khusus untuk membuat pengelasan atau pembahagian sahaja. Seperti contoh di atas, kita buat peta tentang jenis haiwan.
Maka kita bahagikan kepada 3. Ada al-alifah, al-wahsyiyah, al-ma'iyah. Dan kita senaraikan contoh bagi setiap jenis haiwan tersebut. Manakala peta dakab bertujuan untuk hubungan seluruh bahagian. Sebagai contoh, kita membuat peta tentang apa yang ada di wajah. Maka kita senaraikan lisanun, unukun dan seterusnya. Maka semua yang disenaraikan merupakan sebahagian daripada wajah. Okey, sekarang kita beralih kepada peta seterusnya, iaitu peta ketujuh, peta pelbagai alir atau dalam bahasa Arabnya Kharitatut Tadaffuqil Muta'addid. Baiklah, peta ini hanya boleh digunakan untuk menerangkan sebab dan kesan sahaja. Contohnya, kita senaraikan sebab di sebelah kiri dan kemudian di sebelah kanan itu kesan. Sebab dan kesan ni bergantung kepada tajuk yang kita nak bawa lah. Dan peta ini boleh menjadi rujukan kepada pelajar sebelum mereka membuat karangan. Kita boleh lihat aplikasi ataupun penggunaan peta pelbagai alir ini di sini. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakannya sebelum membuat karangan. Pelajar akan menulis ataupun membuat lakaran, di tengah-tengah itu adalah tajuk. Dan kemudian pelajar akan menyenaraikan sebab di sebelah kiri. Sebab-sebab berlakunya kemerosatan akhlak terhadap pelajar. Dan kemudian di sebelah kanan merupakan kesan yang terjadi daripada kemerosatan akhlak tersebut. Ini dapat memberi panduan kepada pelajar sebelum mereka memulakan karangan mereka kerana mereka sudah ada isi ataupun poin yang mereka hendak masukkan di dalam karangan mereka. Peta yang seterusnya adalah peta titi ataupun dipanggil dalam bahasa Arabnya Kharitatul Jisri. Okey, peta ini digunakan untuk mencari hubungan yang sama ataupun mencari faktor penghubung. Senangnya kita panggil analogi. Baiklah, macam mana kita nak guna peta ni? Kita lukiskan garisan dan tuliskan di bahagian atas dan bawahnya pasangan yang berkaitan. Seterusnya, ikuti langkah yang sama untuk pasangan berikutnya dan jangan lupa kedua-dua pasangan berkaitan ini disambungkan oleh puncak, sambungan pasangan seterusnya sehingga tamat. Peletakan S yang berarti sama seperti pada peta titi bertujuan untuk menghubungkan relating factor ataupun faktor penghubung dengan yang sebelah kanan. Untuk lebih faham akan penggunaan peta titi ini, mari kita lihat contoh. Relating factor di sini adalah ismul mausul. Allazi, allati, allazani, allatani, allazina dan allai merupakan analogi yang berkaitan dengan ismul mausul. Dan jika diperhatikan, di bawah setiap ismul mausul terdapat pasangan yang menerangkan makna mereka. Sebagai contoh, allazi merujuk kepada seorang lelaki. Kebiasaannya digunakan untuk seorang lelaki. Allati, seorang perempuan. Allazani, dua orang lelaki. Allatani, dua orang perempuan. Allazina, tiga atau lebih orang lelaki. Allai, tiga atau lebih orang perempuan. Pelajar juga boleh menggunakan peta titi ini untuk menyenaraikan perkataan berlawanan, al-mudadat ataupun perkataan seerti, al-muradif. Sebagai contoh yang saya bagi, yabda'u yantahi, yanjahu yafshalu, jadid qadim. Di atas adalah perkataan dan di bawahnya adalah perkataan yang berlawanan dengan yang di atas. Kita sering lihat pelajar sebelum ini menggunakan tabel ataupun jadual untuk menyenaraikan perkataan al-mudadat, al-muradif bagi perkataan yang mereka belajar. Tetapi alangkah lebih kreatif jika pelajar mengaplikasikan peta titi ini. Seterusnya, bingkai rujukan. Untuk pengetahuan semua,
bingkai rujukan bukanlah salah satu daripada peta pemikiran, tetapi bingkai rujukan ini boleh digunakan dalam semua peta pemikiran. Bingkai rujukan menjadi rujukan kepada pelajar dalam mengetahui sesuatu maklumat. Contohnya, di sebelah kanan terdapat peta bulatan. Pelajar akan membuat dahulu peta bulatan, diikuti di luarnya adalah bingkai rujukan yang menunjukkan dari mana seseorang pelajar itu mendapat maklumat. Daripada jenis-jenis peta yang telah kita belajar, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 8 jenis peta pemikiran yang boleh diajar kepada murid-murid yang mempunyai peranan tertentu. Antaranya, peta bulatan untuk mendefinisikan, peta buih untuk memerihalkan menggunakan adjektif, peta buih berganda untuk membanding bezakan, peta pokok untuk mengklasifikasikan, peta dakap untuk menganalisis objek fizikal, peta alir untuk membuat urutan ataupun kronologi, peta alir berganda untuk menerangkan sebab dan akibat, dan akhirnya peta titi untuk analogi. Dan jangan lupa, pelajar boleh menggunakan kesemua jenis peta-peta ini bersama bingkai rujukan.